Hey guys, hari ini saya nak menceritakan tentang kisah seram yang maybe seram. Dan tajuk dia korang boleh baca dekat title video ni. But kalau tak seram, it's okay. Korang boleh anggap video ni video kelakar. Itu pun kalau tak hamba lah. But okay, look, I know this will sound silly, but I'm totally lazy nak synchronize my voice dengan karakter Abang Moji. So jangan tanyalah kenapa mulut Abang Moji tak bergerak. And please don't ask me mana kaki, mana tangan and mana badan. Nak tahu sebab apa? Read my name. Okay, nak menyedapkan lagi isi cerita ni, let's be friend. Cerita ni memang terjadi pada aku dan aku tak ada tambah-tambah cerita atau curi cerita orang. Okay, korang nak percaya, percayalah. Tak nak percaya pun, tolonglah percaya. Cerita ni maybe panjang sikit, harap korang dengar sampai habis. Okay? Terima kasih tau. Pada 3 tahun yang lepas, dekat kolej aku, atau lebih dikenali penjara. Hey, gurau, okay? Aku sayang kolej aku. Ha! Aku ada buat trip untuk ke pulau dengan member-member aku. Seperti biasalah, yang tukang mengajak ni memang banyaklah kerja. Akulah nak kena cari hotel, maksud aku chalet. Akulah nak kena tempah itu dan ini. Kawan-kawan aku pula kerja dia hanya menunggu aku siapkan semua itu. Dan rasanya anjing banget. aku sebenarnya tak kisah sangat pun nak buat semua tu. As long time nak pergi tu semua reti hulurkan duit. Okay, sekarang kita akan memasuki perjalanan yang seram. Music please. 3 hari sebelum aku ke pulau tu, aku berurusan dengan seorang mamat ni. Masa tu aku dekat rumah sewa aku lah. Dia memang duduk dekat pulau tu dan member aku yang bagi nombor dia ni. Katanya berurusan dengan mamat ni murah tapi bersyarat. Aku pun tanyalah apa syarat nak murah tu. Dia cakap syarat dia jaga chalet yang dia bagi tu elok-elok dan jangan buat bising. Lepas tu dia cakap korang berempat jangan bawa perempuan. Aku terkejut. Macam mana dia tahu aku berempat? Part yang perempuan tu aku tak kisah sangat lah sebab kami budak baik. Anjir. Aku pun just okay, kami tak ada masalah dalam hal tu. Tiba-tiba dia cakap okay, kalau macam tu dalam 1 jam lagi kawan abang akan datang tau. Dia nak kenal dengan korang dulu sebab dia yang jaga chalet ni. Aku pun tanyalah kenapa nak jumpa kita orang. Tak boleh nak tunggu sampai sana ke bang? Sampai nak kena jumpa sekarang. Abang tu cakap dia nak kenal dulu penghuni-penghuni chalet dia. Aku rasa macam something wrong going somewhere. Tapi aku layankan je lah. Mau tak layan 5 hari 4 malam dia bagi 200.5 je kot. Murah tu. Lepas sejam tu dia text aku lagi sekali. Dia cakap kawan abang dah sampai, bukalah pintu tu. Aku pun macam like seriously. Aku pun pergi je lah buka pintu depan tu. Tiba-tiba macam ada rasa angin yang panas masuk. Tapi tak adalah angin yang kuat tu, angin yang biasa-biasa je. Cuma rasa dia lain macam sikit. Tapi aku buat tak tahu je lah. Lepas aku tutup je pintu, aku nak pusing belakang. Tiba-tiba ada rasa yang tak menyenangkan. Aku pun pusing lah, slow-slow kan. And boom! Yes, memang tak ada apa-apa. Aku text balik abang tu. Aku cakap mana ada kawan abang datang. And dia reply tak apa, dia dah tengok dah korang. Dia terima. Aku pun cakap betul-betul lah bang, janganlah takutkan kita orang macam tu. Abang tu cakap tak adalah dik, janganlah risau sangat, jumpa korang lusa ya. Masa tu aku tak ceritakan semua benda tu dekat 3 orang member aku tu sebab aku takut diorang cancel and diorang ketakutan lah macam tu. Lagi-lagi kami memang berempat je dalam rumah sewa tu, okay? Yang ada Mirul, Abang Chai, Wafi dengan aku. Aku tak boleh nak tidur malam tu sebab tiba-tiba rasa rimas, nak marah. Sebab tak kena lah. Aku pun keluar lah pergi dekat ruang tamu. Time tu dah 2 pagi kot. Disebabkan aku tak boleh nak tidur, aku call lah member yang bagi nombor mamat pulau tu kan. Aku tanyalah kenapa dia nak bersyarat macam ni. Pelik tu. Dia cakap ikutkan je lah. Kau kata nak murah kan, ikut je. Lepas habis je borak dengan dia, member aku si Mirul tu, dia keluar bilik, dia nak pergi tandas. Tapi yang masalahnya, dia tak bercakap langsung dengan aku. Aku tanya pun dia macam senyap je. Aku buat lawak pun dia tak layan. Tak tahulah, mungkin lawak aku tak kelakar kan. Tapi aku rasa maybe dia bad mood, gaduh dengan girlfriend dia ke, aku tak sure lah. Tapi dia masuk balik bilik and aku pun terlelap dan tertidur dekat ruang tamu. Keesokan harinya, aku tanyalah si Mirul ni. Aku tanya kau okey tak Mirul? Pahal semalam keluar pergi tandas murung je kan.
Dia cakap, bila masa aku pergi tandas? Aku pun macam, oh, ya ke? Habis tu yang semalam tu aku tegur, siapa? Habis je kelas, aku decide dan aku bagi tahu semua cerita ni dekat member aku. Maksud aku cerita yang sebenar lah, apa yang terjadi. And semua cakap, we should cancel this trippy trip. Aku terus call abang tu, aku cakap, kita orang nak cancel trip ni. Minta maaf sangat-sangat sebab kita orang ada urgent call. Lepas tu dia letak call. And di WhatsApp dia tulis, kalau kau nak cancel, bayar 300. Aku dah tempah untuk korang, senang-senang kau nak cancel. Aku reply, sorry bang, kami ada urgent work. Dia cakap, okay tak apa, kau tunggu. Aku dengan Mirul, Abang Chai, Wafi terus pergi rumah sewa member aku yang bagi nombor phone Mamat ni. Pergi talk dengan dia. Boleh katakan sampai nak bergaduh jugalah sebab banyak salah faham kan. Selidik punya selidik, rupanya dapat tahu member aku yang bagi nombor ni tak boleh pakai. Dia komplot dengan Mamat tu sebab Mamat tu part saudara dia. Kawan aku si Wafi ni gangster sikit lah. Dia cakap, kita orang nak cancel, tak kira kalau korang buat bukan-bukan, siap. Lepas tu kita orang gerak lah kan. Sampai je kami berempat dekat rumah sewa tu, kita orang parking kereta, kita orang lepak kat ruang tamu sambil makan-makan kan. Tiba-tiba Mirul kena rasuk. Aku ingat dia main-main. Sekali dia cakap Thailand, aku diam je lah, aku nak reply apa kan. Lepas tu Abang Chai handle Mirul masa tu. Dia pegang-pegang, dia baca-baca sikit. Aku dengan Wafi try call ustaz yang ada dekat college lah masa tu. Sebab kita orang tak kenal sangat ustaz dekat area situ. Sementara nak tunggu ustaz sampai tu kan, maksudnya kita orang duduk kat depan tu, tiba-tiba aku terpandang dekat dapur tu. Aku ada nampak ada kucing hitam melintas. Tapi yang seramnya, kucing tu muka dia macam muka manusia guys. Boleh imagine tak? Kalau boleh janganlah imagine sebab aku yang tengah cerita ni pun meremang guys. Tak lama lepas tu tiba-tiba Mirul terdiam. Tadi dia macam melalak-lalak macam orang gila kan. Tiba-tiba dia diam. Dalam berapa minit tu dia merangkak. Tapi merangkak dia tu pelik sikit. Aku nak cakap pun susah jugalah kan. Dia merangkak, dia pergi masuk dalam bilik tu. Lepas tu aku ada terbau something tau. Rupa-rupanya aku tengok si Wafi ni dia terkencing. Aku macam, bapak muka je gangster tapi kencing. Dalam beberapa minit lepas tu kan, Mirul ni dia dah berhenti menangis. Maksud aku bukan Mirul lah, maksudnya apa yang ada dalam badan dia tu dah berhenti menangis lah kot. So Mirul pun berhenti lah menangis kan. Lepas si Mirul ni berhenti je menangis, tiba-tiba dia buka pintu bilik. Dia buka sikit je. Dia buka sikit, tiba-tiba kucing yang aku cakap tadi tu, kucing hitam tu, dia datang ke pintu tu, dia masuk dalam bilik tu. Tapi kita orang tak tengok sangat lah kucing tu. Macam mana kita orang nak tengok? Muka dia macam manusia kot. Seram weh. Tak lama lepas tu ustaz pun sampai dengan motor EX5 dia. Aku tahu korang tak tanya, tapi kot-kot ada yang tanya kan. Aku bagi tahulah dia naik motor apa kan. Okay. Ustaz pun masuk. Lepas tu dia baca-baca sikit dekat pintu bilik tu. And then dia buka pintu tu. Lepas tu ustaz panggil kita orang. Ustaz cakap, korang main-mainkan ustaz Mana Mirul, mana kucing? Mengarut betul. Kita orang cakap dekat ustaz tu, seriously ustaz, kita orang bertiga ni yang menjadi saksi yang nampak Amirul masuk dalam tu dan seekor kucing follow Mirul masuk dalam bilik tu. So macam mana ustaz boleh cakap tak ada? Dah bincang, kami pun call Mirul, tak dapat. Aku pun ambil kunci kereta, nak try lah cari dekat rumah member yang tak berapa member tadi tu. Kot-kot lah tertinggal dia kat sana ke apa kan. Tiba-tiba aku masuk je kereta, aku baru je start, tiba-tiba Mirul pegang bahu aku guys. Aku pusing belakang, aku nampak muka Mirul, dia tanya aku, weh, kita dah sampai ke? You know what? Aku pensan guys. Lepas aku bangun je daripada pensan, mungkin dalam 1 jam lebih macam tu, aku dah terkejut kan, terbangun kan. Member ni semua cerita lah dekat aku. Dia orang cakap ustaz tu dah settle, dah call dengan Mamat Pulau tu, dah bincang elok-elok and dah pergi ugut juga dekat member aku yang tak berapa member tu. Cakap lah nak report polis lah apa semua kan. And kami kembali aman. Alhamdulillah, tak adalah benda tak elok berlaku. But for your information, seminggu jugalah Mirul kena palau. Yalah, fobia belum hilang katakan. Actually banyak misteri yang kami tertanya pada peristiwa 3 hari tu yang terjadi tu lah. Tapi kami tolak tepi je lah, malas nak panjang cerita. So ya,
Mungkin cerita seram aku ni taklah seseram cerita orang lain, but at least this is based on true story, okay? And hey, thank you guys sebab sudi dengar dan menonton sampai habis. I don't know what to say, but I very appreciate that. And I hope you guys tak lupa untuk tekan button subscribe, like, share and comment. Okay? Sebab tanpa korang, siapa Abang Muji ni? Okay guys, thank you. See you guys on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.